Bertemu kembali rentasan berita edisi 696. Saya Zawaz Yusof, antara paparan utama. Pemuda amanah mahu Tun M dan Anwar dalam satu kabinet. Perikatan Nasional cuba menebuk atap di Selangor. Melayu bukan malas. Tokoh profesional diganti tokoh politik demi selamatkan negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pemuda Amanah Nasional mahu Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Datuk Seri Anwar Ibrahim berada dalam satu kabinet sekiranya Pakatan Harapan berjaya mengambil alih kerajaan di Putrajaya. Timbalan ketuanya Sazni Munir Muhammad Isnin berkata, kedua tokoh politik itu mempunyai kelebihan masing-masing dan saling melengkapi. Beliau melihat kedua sosok itu perlu berada dalam satu kabinet kerana masing-masing mempunyai cara fikir yang berbeza. Menurut beliau, Tun Dr. Mahathir dan Anwar masing-masing mempunyai kekuatan daripada segi EQ, iaitu kecerdasan emosi, dan IQ, kecerdasan intelektual, yang dilihat dapat menyumbang dinamika dalam Pakatan Harapan. Tun Dr. Mahathir seorang pemimpin negara yang mampu meyakinkan orang Melayu termasuk di luar bandar. Anwar pula banyak membaca dan memberi syarahan di universiti-universiti di luar negara. Beliau berkata demikian dalam slot Borak Anak Muda siri ke-27 secara langsung di Facebook. Syazli berpendapat ketiadaan Anwar dalam kabinet sebelum ini merupakan kelompangan paling besar yang perlu dibetulkan oleh Pakatan Harapan pada masa akan datang. Kalau kita tahu sebelum ini Datuk Seri Anwar tidak berada dalam kabinet, dan saya fikir itulah kelompangan paling besar yang perlu dibetulkan di peringkat Pakatan Harapan akan datang. Sementara itu, Pengarah Pilihan Raya Pemuda Amanah Nasional Asma Alif Abdul Adam berkata, Anwar memberitahunya bahawa beliau mempunyai 107 sokongan untuk menjadi Perdana Menteri tanpa bantuan Tun Dr. Mahathir. Malah Anwar mempunyai sokongan lebih daripada 112. Bagaimanapun nombor ini termasuk yang datang daripada pihak lawan yang mahu beberapa ahli parlimen tertentu dalam Pakatan Harapan digugurkan. Tetapi Anwar tidak setuju tentang syarat itu. Asma Alif memuji Anwar mempunyai kelebihan iaitu berpegang kepada janji Pakatan Harapan yang terdiri daripada 3 parti, Keadilan, DAP dan Amanah. Dalam pada itu, gabungan Anwar dan Tun Dr. Mahathir didakwa mempunyai 120 sokongan, tetapi sokongan hanya akan diberikan jika Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri. Sebaliknya, ia akan ditarik balik jika Anwar yang menjadi Perdana Menteri. Pemuda Amanah dalam bahasa yang berlapik-lapik mahu kedua pihak berada di premis yang sama tanpa menyebut siapa pilihan mereka. Secara tersirat, mereka dilihat mahu perubahan. Bagaimanapun, kumpulan pro Anwar Ibrahim atau Reformis lebih tegas dalam pendirian mereka bahawa pembangkang harus menolak pencalonan semula Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri walaupun untuk tempoh 6 bulan. Menurut Setiausaha Abdul Razak Ismail, sekarang masanya Tun Dr. Mahathir Mohamad menunaikan janjinya kepada Anwar iaitu mengangkat Presiden Keadilan itu sebagai Perdana Menteri. Razak berkata Tun Dr. Mahathir buat sesuka hati bila menjawat Perdana Menteri, mengingatkan Pakatan Harapan tentang kejadian yang membawa kepada tumbangnya pentadbiran Pakatan Harapan. Mahathir tanpa sebarang rundingan dengan kepimpinan Pakatan Harapan menghadap agung untuk menyerahkan surat peletakan jawatan. Keesokan harinya, semua menteri terpelanting keluar dari Putrajaya. Itulah balasan Mahathir kepada pimpinan Pakatan Harapan yang memilih beliau sebagai Perdana Menteri. Katanya seperti dipetik Free Malaysia Today. Razak tertanya apa jaminan Tun Dr. Mahathir tidak akan meletakkan jawatan secara mengejut sekiranya diberikan peluang kedua. Beliau berkata bekas Perdana Menteri itu tidak patut meraih simpati daripada Pakatan Harapan kerana masanya sudah pun berlalu. Berilah nafas baharu kepada yang lebih bertenaga, tegasnya.
Nampaknya pihak yang terlibat dalam permulaan reformasi 1968 enggan bertolak ansur walaupun bersedia menerima Tun Dr. Mahathir sebagai Menteri Kanan. Namun, kedua pihak jelas mahu negara dipacu oleh tenaga baharu yang mengisi reformasi total seperti mana janji semasa pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Perikatan Nasional telah berjaya menebuk atap di Johor dan Kedah selain Perak dan Melaka. Kejayaan itu membuat mereka semakin gairah untuk mengaplikasi teknik yang sama di negeri Selangor. Dilaporkan bilangan ahli Dewan Undangan Negeri Keadilan kini seramai 18 orang. Menjadi rahsia awam bahawa ramai ahli Dewan Undangan Negeri di Selangor merupakan pengikut Datuk Seri Azmin Ali. Khabar-khabar angin menyebut bahawa keluarnya Timbalan Ketua Wanita Keadilan Dr. Daroyah Alwi dari parti itu adalah sebahagian bongkah ais krisis kepimpinan di Selangor. Justru tidak memeranjatkan jika mereka melompat keluar dari keadilan untuk menyertai Perikatan Nasional. Malah baru-baru ini tular di media sosial senarai nama yang menyatakan 32 ahli Dewan Undangan Negeri Selangor akan menyokong Perikatan Nasional untuk merampas mandat rakyat di negeri Selangor. Dalam senarai nama tersebut terdapat 4 ahli Dewan Undangan Negeri daripada parti DAP. Mereka ialah ahli Dewan Undangan Negeri Kota Kemuning merangkap Exco Selangor, Gana Batirau Veraman, ahli Dewan Undangan Negeri Kuala Kubu Baru Lee Ki Hiong, Brian Lai Wai Chong Teratai dan Tony Tak Chi dari Pandamaran. Namun keempat-empat ahli Dewan Undangan Negeri ini menafikan mereka akan melompat meninggalkan Pakatan Harapan bagi membentuk kerajaan tebuk atap yang baharu di Selangor. Mereka menyatakan dengan tegas bahawa segala pengkhianatan terhadap rakyat melalui DAP dan Pakatan Harapan ditolak secara total oleh mereka dalam apa jua keadaan. Selepas pilihan raya umum ke-14, kami sentiasa menjalankan tanggungjawab dan tugas di Dewan Undangan Negeri masing-masing. Kami diberikan mandat oleh rakyat di bawah Pakatan Harapan dan kami tidak akan mengkhianati mandat rakyat. Kami berikrar untuk terus setia kepada DAP, Pakatan Harapan dan rakyat, kata mereka dalam satu kenyataan bersama. Mereka menegaskan bahawa senarai nama yang tular adalah palsu dan tidak sahih. Kami juga menyeru pihak Perikatan Nasional perlu hentikan segala perbuatan fitnah kepada kami dan cubaan merampas kuasa Kerajaan Negeri Selangor daripada Pakatan Harapan melalui pintu belakang, kata mereka. Sementara itu, Ketua Angkatan Muda Keadilan Selangor Muhammad Najwan Halimi menyatakan bahawa tindakan Dr. Daroyah tidak menjejaskan keadilan dan Pakatan Harapan di Selangor. Tindakan beliau meninggalkan keadilan tidak lain hanyalah percubaan kecil kelompok yang tertekan dengan khabar berita akan berlaku perubahan besar kerajaan di peringkat persekutuan. Dari sudut ini, beliau hanyalah bidak kecil dalam permainan papan catur dalam pengkhianat yang bergerak sejak langkah Sheraton lagi, tegas AM ke Selangor dalam satu kenyataan. Kenyataan yang sama turut disuarakan oleh wanita amanah Awan Negeri Selangor yang menyeru agar agenda reformasi dan mandat rakyat Selangor terus dipertahankan. Ketua Awan Selangor Rawiyah Zakaria menegaskan semua staf kepimpinan Awan Selangor komited untuk menguatkan barisan wanita Pakatan Harapan. Kerajaan tanpa mandat rakyat merupakan suatu pengkhianatan kepada sistem demokrasi kerajaan berparlimen di Malaysia. Ahli Dewan Negeri yang melanggar mandat rakyat sehingga tergoyah kerajaan yang absah semasa pilihan raya adalah mereka yang tiada berprinsip dan tidak mungkin dapat memberi khidmat yang terbaik kepada pengundi mereka khususnya dan rakyat Selangor umumnya. Tahniah kepada pemimpin Pakatan Harapan yang terus istiqamah mempertahankan mandat rakyat di Selangor. Kita berjuang bukan hanya untuk hari ini atau esok, tetapi untuk generasi akan datang. Pemimpin-pemimpin yang ikhlas susah senang dirasai bersama. Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata naratif Melayu malas melukakan hati orang Melayu. Saya kata bagi peluang, soal kemalasan sudah dijawab ratusan tahun. Baca tulisan Jose Rizal, The Indolence of the Filipinos. Baca tulisan Syed Hussein Alatas, Mitos Pribumi Malas, The Myth of the Lazy Native. Ini sudah dijawab. Tapi masih ada ketua-ketua kita yang masih menyebut Melayu ini malas. Ini melukakan. Katanya dalam satu wawancara eksklusif bersama Malaysia Kini baru-baru ini. Menurut beliau, melabelkan Melayu malas adalah antara kesilapan taktikal yang berlaku ketika Pakatan Harapan mentadbir negara selama 22 bulan. Jelas Anwar, Pakatan Harapan gagal mengatasi masalah orang Melayu dengan baik ketika mereka diprovokasi. Mereka yang menggunakan naratif Melayu malas mengaitkannya dengan kurangnya bilangan orang Melayu
Melayu yang terlibat dalam sektor 3D iaitu kotor, berbahaya dan sukar. Benarkah Melayu malas dan enggan bekerja dalam sektor 3D? Mari kita buat rentasan secara ringkas apa pekerjaan yang memenuhi kriteria 3D. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia atau Bomba terletak dalam Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Pekerjaan mereka daripada memadam kebakaran, mencari orang hilang dalam air hinggalah menangkap ular dan menyelamatkan kucing. Nah, itulah kerja mereka yang sukar, berbahaya dan seringkali kotor. Kita belum pernah lagi mendengar ahli bomba mengeluh tentang kerja mereka. Walaupun semua maklum terdapat anggota yang terbunuh ketika menjalankan kerja tersebut. Rakyat sangat mengagumi dedikasi mereka dalam menjalankan pekerjaan. Bayangkan jika ahli bomba malas memadam api, malas mencari orang hilang dalam air, malas menangkap ular di dalam rumah anda dan malas menyelamatkan kucing kesayangan anda. Hakikatnya, majoriti ahli bomba adalah orang Melayu. Tetapi mengapa mereka sanggup melakukan kerja yang penuh risiko itu? Malah pekerjaan sebagai anggota bomba jauh lebih berbahaya berbanding dengan kerja mengangkut sampah. Jawabnya ialah semangat patriotisme. Ia status tinggi yang ditepek kepada pasukan bomba sebagai penyelamat. Kerja menyelamat adalah patriotik. Kerja mengangkut sampah dianggap kerja buruh semata-mata. Bekas Pengerusi Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara Malaysia, NIOSH, Tan Sri Lee Lam Tai, pernah menyarankan supaya pekerjaan 3D diberi takrif baharu yang jelas pada sekitar tahun 2017. Beliau berpendapat apa-apa pekerjaan pun boleh jadi berbahaya, sukar dan kotor. Pekerjaan sebagai wartawan juga berisiko dan berbahaya. Bayangkan jika wartawan itu membuat laporan atau liputan di zon bencana alam, konflik atau peperangan. Di satu sudut, ramai anak Melayu gemar pekerjaan dalam industri media sama ada sebagai penyanyi, pelakon atau stuntman iaitu lagak ngeri. Wujud elemen sukar dan berbahaya serta kadang-kala kotor dalam industri itu. Tetapi ia tetap dikejar tanpa malas oleh anak-anak muda Melayu. Sejak tahun 2019, Kementerian Sumber Manusia mula berbincang mengenai penjenamaan semula sektor 3D dengan persekutuan Majikan Malaysia MEF yang pengerusinya Datuk Samsudin Bardan, seorang Melayu. Ramai pengerusi syarikat berkaitan kerajaan, badan berkanun, ahli lembaga pengarah juga orang Melayu. Berjuta lagi Melayu yang saban hari memerah otak dan tenaga termasuk bertarung nyawa demi melestarikan kehidupan diri, keluarga dan negara. Jadi di mana yang dikatakan Melayu malas? Mohon Kementerian Sumber Manusia dan MEF mengadakan konsultasi dengan para bijak pandai untuk mencari solusi isu ini. Ketika mula membentuk kerajaan melalui tebuk atap, Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang dipetik Harakah Daily pada 1 Mac sebagai berkata bahawa keutamaan PAS ketika ini adalah memastikan negara diselamatkan terlebih dahulu berbanding percaturan untuk menduduki kabinet. Malah dalam perutusan khas pada 10 Mac, Hadi menjustifikasikan rampasan kuasa itu dengan berkata ini adalah untuk mengambil alih pemerintahan melalui atap bukan oleh pintu belakang tebuk atap. Alhamdulillah, akhirnya kita berjaya dengan cara demokrasi, bukan cara pintu belakang. Mudah-mudahan menjadi satu model yang sangat baik. Sejak itu bermulalah perubahan yang kononnya demokrasi itu, seorang demi seorang. Kerajaan tebuk atap ini membuang tokoh-tokoh korporat profesional untuk digantikan dengan ahli parlimen pro Tan Sri Muhyiddin Yassin. Terkini ialah pelantikan Ahli Parlimen Parit Datuk Muhammad Nizar Zakaria sebagai pengerusi Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN. Tindakan ini mengundang sindiran daripada Ahli Dewan Undangan Negeri Ketari Yung Syafura Osman. Kok ia pun nak agih jawatan kepada MP ni semua, janganlah main bagi saja. Tengoklah juga fungsi dan tujuan organisasi itu. Semua MP wanita PN sudah dapat jawatankah? Sebelum ini, Kerajaan Pakatan Harapan telah melantik Datuk Dr. Narimah Awin sebagai pengerusi LPPKN. Siapakah Dr. Narimah? Dr. Narimah berkelulusan Sarjana Muda Perubatan dan Pembedahan MBBS dari Assam Medical College India tahun 1976. Beliau mendapat tempat keempat dalam peperiksaan akhir MBBS. Beliau juga memiliki Sarjana Kesihatan Awam dari University of the Philippines pada tahun 1982 dan memperoleh tempat pertama dalam peperiksaan akhir. Dr. Narimah dipilih sebagai pengerusi LPPKN berdasarkan latar belakang pendidikan perubatan dan kesihatan awam selain berpengalaman luas dalam bidang kesihatan keluarga dan reproduktif sama ada di peringkat kebangsaan mahupun antarabangsa.
Antara jawatan tertinggi yang pernah disandang oleh beliau di peringkat antarabangsa ialah sebagai penasihat serantau, kesihatan ibu bersalin dan reproduktif, Pertubuhan Kesihatan Sedunia, Pejabat Serantau Asia Tenggara pada tahun 2013. Dalam tempoh perkhidmatannya di Kementerian Kesihatan, Dr. Narimah pernah dilantik sebagai ahli lembaga pengarah LPPKN. Dr. Narimah bukan ahli politik. Beliau rakyat Malaysia, seorang ahli profesional yang berkelayakan tinggi yang sudah diuji dan terbukti. Siapa pula? Niza Zakaria. Niza merupakan Ketua UMNO bahagian Parit. Beliau bukan doktor perubatan. Tidak ada langsung pengalaman yang tercatat dalam biografinya bahawa pernah terlibat dalam urusan kependudukan maupun pembangunan keluarga. Apakah impak pelantikan tanpa merit ini? Ia boleh disimpulkan menerusi kenyataan bekas Ketua Pengarang Kumpulan NSTP, Datuk A. Kadir Jassin. Kalau inilah sikap dan amalan pemimpin politik Malaysia, hanya eksekutif dan ahli profesional kelas ayam saja yang bersedia dilantik ke jawatan kerajaan dan syarikat berkaitan kerajaan GLC. Siapa lagi yang belum dilantik dalam kalangan anggota Parlimen Perikatan Nasional untuk memegang jawatan dalam Kabinet, Timbalan Menteri, GLC, agensi kerajaan atau dilantik sebagai diplomat khas? Inikah cara Perikatan Nasional menyelamatkan Malaysia? Rakyat memerhati. Teruskan layari kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof. Terima kasih untuk perhatian dan juga penilaian anda. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi.